Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Puan Arbia binti Madahiri selaku pensyarah bagi mata pelajaran BMMB 3133 Perkamusan, Peristilahan dan Penterjemahan Bahasa Melayu. Kumpulan kami yang terdiri daripada Normi binti Asmin, saya Siti Salina binti Abdul Hajiz dan juga Surani binti Nur Hashim akan membentangkan tugasan 3 iaitu pembentangan kumpulan. Pertama sekali saya akan menjelaskan konsep skema tata cara pembentukan istilah bahasa Melayu seperti yang telah saya paparkan ini. Yang pertama sekali, peristilahan merupakan usaha untuk membentuk perkataan bagi mengungkapkan konsep, idea, proses dan nama bagi sesuatu istilah yang belum wujud dalam bahasa Melayu. Tujuannya adalah untuk membolehkan bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa ilmu. Yang kedua, istilah boleh dibentuk daripada beberapa sumber seperti bahasa Melayu, bahasa serumpun dan bahasa asing. Hal ini begitu kerana bidang-bidang lain yang sedia ada akan terus berkembang sesuai dengan kemajuan dunia seperti yang telah berlaku selama ini. Yang ketiga, pengungkapan fikiran dalam bahasa Melayu mengambil manfaat daripada peristilahan antarabangsa yang telah masuk ke dalam alam Melayu melalui bahasa Inggeris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Spanyol dan bahasa-bahasa yang lain. Seterusnya, saya akan menjelaskan langkah pembentukan istilah menggunakan skema tata cara pembentukan istilah bahasa Melayu. Baiklah, berdasarkan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu 1992, terdapat 7 langkah yang telah digariskan untuk pembentukan istilah bahasa Melayu. Di sini terdapat 7 langkah yang telah saya paparkan. Yang pertama sekali ialah penggunaan perkataan dalam bahasa Melayu yang lazim digunakan dan dikhususkan maknanya untuk mendukung makna istilahnya. Ini bermaksud bahasa Melayu yang sering kita gunakan dalam keseharian kita. Contoh perkataannya ialah gaya dan kuasa. Contoh lain pula ialah garis pusat dan juga tapak. Langkah yang kedua ialah penggunaan perkataan dalam bahasa Melayu yang kurang lazim digunakan. Contohnya ketuhar dan jisim. Contoh lain pula ialah cerakin dan juga mendap. Yang langkah ketiga ialah penggunaan perkataan dalam bahasa serumpun ataupun dialek Melayu yang lazim digunakan. Bahasa serumpun ini ialah bahasa-bahasa yang berhampiran dengan bahasa Melayu. Contohnya ialah nyeri. Nyeri bermaksud sakit. Nyeri ini diambil daripada perkataan daripada dialek Sunda. Contoh yang kedua ialah awet yang bermaksud muda yang diambil daripada dialek Jawa. Seterusnya, bagi langkah yang keempat ialah penggunaan perkataan bahasa serumpun atau dialek yang sudah tidak lazim digunakan, iaitu bahasa atau perkataan yang jarang kita gunakan dan langsung kita tidak pernah dengar pada masa kini. Contohnya ialah daripada Kelantan, iaitu perkataan dening. Dening bermaksud oleh. Dan contoh yang kedua ialah riam daripada Johor, iaitu bermaksud pisau. Langkah yang kelima ialah perkataan atau istilah daripada bahasa Inggeris, iaitu perkataan tersebut daripada bahasa Inggeris tetapi kita telah serap masuk ke dalam bahasa Melayu, di mana cara sebutannya hampir sama dengan bahasa Inggeris tetapi ejaannya sahaja yang membezakan kedua-dua perkataan tersebut. Contoh yang telah saya paparkan ialah profesional, dalam bahasa Melayunya ialah profesional, dan contoh yang kedua ialah structure, dalam bahasa Melayu ialah struktur. Langkah yang keenam ialah penggunaan perkataan atau istilah daripada bahasa lain. Contoh yang telah saya paparkan ini ialah daripada bahasa Sepanyol. Contohnya ialah bona fide yang bermaksud sebenar atau asli. Contoh yang kedua ialah fait accompli yang bermaksud sesuatu yang sudah dilakukan atau tidak boleh diubah lagi. Dan yang terakhir ialah langkah pemilihan yang terbaik daripada langkah 1 hingga langkah yang ke-6, di mana penterjemahan peristilahan tersebut harus dipilih mana satu yang terbaik daripada langkah 1 hingga langkah yang ke-6. Seterusnya saya akan menjelaskan proses pembentukan kata baharu dalam bahasa Melayu. Baiklah, pembentukan kata baharu dalam bahasa Melayu lazimnya muncul sama ada melalui penciptaan secara penggunaan popular dalam media massa dan penulisan kreatif atau melalui perancangan bahasa yang rasmi. Baiklah, di sini telah saya paparkan prosesnya, iaitu penggunaan popular dan perancangan bahasa yang rasmi. Dan saya akan menjelaskan dengan lebih mendalam berkaitan kedua-dua proses ini pada paparan yang seterusnya.
Pertama sekali saya akan menjelaskan proses pembentukan kata baharu dalam bahasa Melayu melalui penggunaan popular. Baiklah, saban hari kemasukan perkataan baharu dalam kosakata bahasa Melayu seringkali berlaku. Hal ini terjadi terutamanya berdasarkan keperluan pengguna. Misalnya dalam penulisan berita makalah di akhbar dan juga media sosial. Perkataan-perkataan tersebut lazimnya diperkenalkan oleh individu tertentu, khususnya penulis yang terlibat dalam penulisan berita atau media sosial bagi memenuhi keperluan pengguna. Yang kedua, sebahagian besar perkataan baru tersebut dibawa masuk daripada istilah asing lalu diubah sesuai bentuk bahasanya bagi memperkatakan bidang-bidang tertentu. Namun begitu, terdapat istilah yang dibentuk menggunakan kaedah pereka ciptaan dengan mengaplikasikan bahasa Melayu sepenuhnya. Kesemua proses ini berlaku bertujuan untuk memastikan maklumat yang disampaikan kepada pengguna jelas dan tidak mengelirukan melalui penggunaan bahasa sama ada daripada istilah atau laras bahasa yang tepat. Seterusnya, dari sudut pandangan beberapa ahli lain, proses ini dapat memperkaya bahasa Melayu. Misalnya dalam bidang sains dan teknologi, terdapat banyak perkataan daripada pelbagai bahasa di dunia seperti bahasa Inggeris, bahasa Jerman, bahasa Rusia dan bahasa-bahasa yang lain dapat diserap masuk ke dalam bahasa Melayu. Yang ketiga, penciptaan perkataan baharu secara penggunaan popular selalunya dihasilkan oleh penulis-penulis sama ada untuk siaran media sosial, media massa atau tulisan-tulisan kreatif seperti cerpen, sajak dan novel. Bentuk-bentuk perkataan ini akhirnya popular dan digunakan secara umum. Contoh perkataannya ialah netizen yang diambil daripada bahasa Indonesia yang bermaksud masyarakat atau penonton. Yang kedua ialah tanda pagar yang diambil daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu hashtag. Yang ketiga ialah promo, iaitu singkatan daripada perkataan promosi, dan yang terakhir ialah tab, iaitu singkatan daripada tablet yang diambil daripada bahasa Inggeris. Seterusnya saya akan menjelaskan proses pembentukan kata baharu dalam bahasa Melayu yang kedua, iaitu melalui perancangan bahasa yang rasmi. Pada umumnya, tugas ini dilakukan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka DBP dan juga Institut Pengajian Tinggi. DBP merupakan sebuah organisasi badan berkanun yang bertanggungjawab menjadi urus setiap bagi pembentukan istilah bahasa Melayu ini. Perkataan yang dicipta melalui perancangan yang rasmi ini berbentuk istilah yang merujuk kepada bidang-bidang tertentu dan juga kerjaya tertentu. Dalam hal ini terdapat langkah-langkah yang telah diambil untuk mencipta perkataan baharu ini. Menurut Astrol dan rakan-rakannya pada tahun 2014, terdapat 5 prosedur yang harus dilalui sebelum sesuatu istilah itu diterbitkan dan diguna pakai dalam keseharian kita. Yang pertama sekali ialah penggubalan, yang kedua ialah pengesahan, yang ketiga penyelarasan, yang keempat pemanuskripan dan yang terakhir ialah penyebaran. Pertama sekali saya akan menjelaskan langkah yang pertama bagi proses perancangan bahasa yang rasmi, iaitu penggubalan. Penggubalan merupakan satu proses mengumpul, menggubal dan mencipta istilah dalam bidang-bidang atau sub-bidang ilmu pengetahuan, iaitu kelompok sains asas, sains gunaan dan kelompok sains kemasyarakatan. Contoh yang lain ialah sains kemanusiaan dan juga menggubal budaya, istilah budaya tempatan. Seterusnya, proses penggubalan ini boleh menggunakan dua cara, iaitu sama ada menggunakan secara manual atau secara atas talian. Langkah yang kedua ialah pengesahan. Proses pengesahan bermula dengan penyediaan kertas kerja yang menerangkan secara terperinci tentang kaedah pengumpulan kata untuk diangkat menjadi istilah, masa yang diambil untuk menjalankan tugas tersebut, penyemakan, permusyawaratan dan belanjawan yang akan digunakan sepanjang tugasan tersebut dijalankan. Proses pengumpulan dan penerbitan bahan akan diteruskan selepas kertas kerja tersebut diluluskan oleh DBP. Seterusnya, pegawai peristilahan akan mengklarifikasikan bidang dan sub-bidang berdasarkan keperluan istilah antarabangsa atau keperluan semasa yang mendesak. Bahagian peristilahan DBP akan membuat klarifikasi berdasarkan pilihan sarawak atau mengikut kefahaman. Seorang pegawai DBP akan dilantik menjadi pegawai projek yang bertanggungjawab untuk mengenal pasti calon istilah dan menyemak calon istilah tersebut dengan melakukan perbandingan
melalui daftar istilah DBP, daftar istilah MABIM atau Majlis Bahasa Brunei, Indonesia dan Malaysia, dan daftar istilah bidang yang ada. Dan setelah kata-kata untuk diangkat menjadi sebagai istilah dikenal pasti, maka pakar bidang akan dilantik oleh DBP bagi menganggotai jawatan kuasa kecil istilah JKI. Pakar bidang ini dianggotai oleh pakar yang terdiri daripada pensyarah di universiti tempatan. Selain pakar bidang, JKI ini juga turut dianggotai oleh pakar bahasa, wakil kerajaan dan kementerian, orang perseorangan atau individu yang terkenal kerana ketokohannya dalam kalangan masyarakat. Bagi pengesahan atas talian pula, selain menggunakan proses pengesahan secara manual yang telah saya jelaskan sebentar tadi, DBP juga melakukan pengesahan secara atas talian melalui laman web Pusat Rujukan Persuratan Melayu atau PRPM. Proses ini mengambil masa yang lebih singkat, bermula dengan pegawai DBP mengenal pasti kata untuk diangkat menjadi istilah melalui jurnal-jurnal yang terdapat dalam talian yang boleh didapati secara percuma di internet. Dan seterusnya pengesahan calon istilah perlu dilakukan oleh pakar bidang dan kesemua pakar perlu bersetuju sebelum calon istilah tersebut disahkan sebagai istilah. Seterusnya saya akan menjelaskan langkah yang ketiga dalam proses perancangan bahasa yang rasmi, iaitu penelarasan. Penelarasan akan dilakukan selepas proses penggubalan dan pengesahan istilah dalam pelbagai bidang dilakukan. Penelarasan ini akan dilakukan apabila wujud beberapa percanggahan di antara bidang dalam penggunaan istilah yang sama, dan juga penelarasan ini juga perlu dilakukan bagi melicinkan pembinaan dan pengembangan istilah bahasa Melayu ilmiah. Baiklah, saya teruskan kepada proses yang keempat, iaitu pemanuskripan. Pemanuskripan ialah satu proses yang digunakan untuk mencetak istilah baharu untuk disebarkan kepada masyarakat dan pengamal bidang supaya dapat digunakan dalam menghasilkan korpus ataupun tulisan dalam bidang yang berkenaan. Jadi pemanuskripan ini dia bermula dengan penyediaan manuskrip bersih yang telah disemak melalui minit mesyuarat penyemakan terakhir bersama-sama dengan ahli jawatan kuasa dan pakar bahasa. Seterusnya, pada peringkat ini juga prelim dan prakata disediakan. Prelim ialah permulaan yang terdapat dalam kamus, manakala prakata ialah merupakan kata alu-aluan ataupun juga dipanggil penghargaan ataupun mukadimah dalam sesebuah kamus. Jadi, setelah itu, isi kandungan pada peringkat ini akan dihantar kepada bahagian percetakan setelah disemak oleh pegawai penerbitan. Dan akhir sekali, setelah semua bahan awalan disemak dan diluluskan oleh pegawai penerbitan, senarai istilah tersebut akan dibukukan dan dicetak. Senarai ini juga akan disebarkan kepada masyarakat untuk digunakan dalam kehidupan. Seterusnya, proses yang kelima ataupun prosedur yang terakhir yang perlu dilalui sebelum sesuatu istilah ini diterbitkan dan digunakan pakai ialah proses penyebaran. Penyebaran merupakan proses penyebaran istilah untuk kegunaan di dalam dan juga di luar DBP. DBP ialah Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi dalam DBP, istilah ini akan disebarkan ke bahagian unit pelaksanaan asas, bahagian penerbitan am, bahagian penterjemahan, bahagian majalah dan jabatan bahasa. Manakala di luar DBP, istilah ini disebarkan untuk kegunaan di semua universiti, sekolah dan media massa. Jadi penyebaran ini merupakan istilah yang dilakukan dalam pelbagai bentuk seperti penghasilan daftar istilah, glosari istilah dan juga kamus istilah. Daftar istilah ialah satu senarai istilah yang dihasilkan dan disusunkan mengikut abjad dan tidak disertakan penerangan terhadap istilah tersebut. Glosari istilah pula merupakan suatu senarai istilah yang disusun mengikut abjad dan mempunyai sedikit penerangan terhadap istilah tersebut. Manakala kamus istilah pula merupakan senarai istilah yang disusun mengikut abjad dan istilah tersebut diberikan makna yang terperinci serta contoh penggunaannya di dalam ayat. Proses penyebaran hari ini turut tertumpu kepada media dalam talian. Semua istilah baharu yang telah disahkan tarafnya telah dimuat naik ke dalam laman web rasmi DBP sendiri, iaitu Pusat Rujukan Persuratan Melayu @dbp. Hal ini kerana
Melalui media ini, semua istilah yang digubal dapat disebarkan dengan mudah dan pantas berbanding jika kita gunakan cetakan kamus, daftar istilah dan juga glosari istilah yang akan mengambil masa sekurang-kurangnya 10 tahun untuk diterbitkan. Baiklah, seterusnya saya beralih kepada syarat-syarat pembentukan istilah. Dalam pembentukan istilah, perlu diperhatikan syarat-syarat yang tertentu dalam pemilihan kata ataupun frasa daripada perbendaharaan yang sedia ada dalam bahasa Melayu. Berikut ialah 5 syarat-syarat pembentukan istilah. Yang pertama, kata ataupun frasa yang dipilih sebagai istilah adalah yang paling tepat untuk mengungkapkan konsep yang dimaksudkan dan juga stabil dari segi makna dan bidang ilmunya. Yang kedua, kata ataupun frasa yang dipilih adalah yang paling ringkas antara pilihan yang ada dan juga mempunyai rujukan yang sama. Yang ketiga, kata ataupun frasa yang dipilih adalah mempunyai konotasi yang baik, iaitu tidak berbau lucah ataupun membawa implikasi yang buruk dari segi agama, kepercayaan, norma suku kaum dan juga hubungan antara bangsa. Syarat yang keempat ialah kata ataupun frasa yang dipilih ini adalah sedap didengar, iaitu dia mempunyai ciri-ciri keindahan bunyi ataupun kita panggil sebagai eufoni. Dan syarat yang kelima ialah kata ataupun frasa yang dipilih adalah yang dibentuk berdasarkan kaedah yang diterima. Berdasarkan kepada syarat-syarat yang telah disertakan, sekiranya perkataan Melayu umum tidak terdapat istilah yang tepat, maka perkataan boleh diambil daripada dialek bahasa Melayu, bahasa Melayu klasik ataupun bahasa serumpun. Begitu juga sekiranya tiada perkataan daripada bahasa Melayu, dialek Melayu dan bahasa serumpun, maka barulah perkataan tersebut boleh diambil daripada bahasa asing, tetapi haruslah menggunakan 2 cara, iaitu yang pertama dengan meminjam konsep asing dan menterjemahkannya ke dalam bahasa Melayu, dan yang kedua menyerap seluruh kata tersebut dalam bahasa Melayu. Baiklah, seterusnya ialah penulisan kata istilah. Kata istilah hendaklah daripada ejaan Rumi dalam bahasa sumber, tetapi sebutannya itu disesuaikan dengan sistem bunyi dalam bahasa Melayu. Terdapat juga istilah Inggeris yang sudah lama diserap, iaitu sebelum tahun 1970 lagi. Perkataan ini sudah dimasukkan ke dalam kamus dewan dan semua ejaan istilah ini dikekalkan. Sebagai contoh, perkataan commission dalam bahasa Inggeris diartikan sebagai commission dalam bahasa Melayu. Begitu juga dengan perkataan pension dalam bahasa Inggeris diartikan sebagai pension dalam bahasa Melayu. Sebagai makluman, penulisan ejaan bagi kata-kata pinjaman bahasa Inggris dan juga bahasa-bahasa Eropah yang lain berdasarkan kepada Pedoman Umum Ejaan Rumi Bahasa Melayu tahun 2001, terdapat 8 cara penulisan kata istilahnya. Oke, kita lihat yang pertama, iaitu penyesuaian ejaan bagi kata pinjaman bahasa Inggris dan bahasa Eropah yang lain yang ditulis dengan huruf Roman dibuat menurut peraturan penyesuaian huruf. Di sini saya sertakan 4 contoh. Itu kita lihat yang pertama, istilah dalam bahasa Inggris A, juga bahasa Melayu A. Contoh penggunaan abstract, juga dipanggil abstrak dalam bahasa Melayu. Istilah C dalam bahasa Inggris, tetapi dalam bahasa Melayunya S. Contoh penggunaannya ialah cylinder, dieja cylinder menggunakan S dalam bahasa Melayu. Yang ketiga ialah istilah EA yang digunakan dalam istilah bahasa Inggris juga bahasa Melayu. Contoh penggunaan idealist yang dieja dalam bahasa Inggris dan idealist tanpa T dalam bahasa Melayu. Dan contoh yang keempat, UE dalam bahasa Inggris, istilahnya itu digugurkan dalam bahasa Melayu. Sebagai contoh ialah catalog, dieja katalog dalam bahasa Melayu. Yang kedua, bagi penyesuaian ejaan daripada bahasa Inggris dan juga bahasa-bahasa Eropah yang lain yang ditulis dengan huruf Roman, di sini dipentingkan ialah 2, iaitu bentuk ejaan dan juga visualnya. Oleh itu, perubahan fonem asing ke dalam bahasa Melayu telah dilakukan apabila diperlukan sahaja. Sebagai contoh, istilah karbon dalam bahasa Inggris dieja karbon menggunakan huruf K dalam bahasa Melayu. Begitu juga dengan istilah konduktor dalam bahasa Inggris dieja sebagai konduktor dalam bahasa Melayu. Yang ketiga ialah structure dalam bahasa Inggris
dieja struktur dalam bahasa Melayu. Baiklah, yang ketiga ialah kata pinjaman daripada bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa Eropah yang lain dikecualikan daripada peraturan sistem keselarasan huruf vokal menurut sistem ejaan baharu. Di sini saya sertakan 4 contoh penggunaan dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Bagi contoh pertama iaitu atom dalam bahasa Inggeris dieja atom dalam bahasa Melayu, ejaan yang sama namun sebutan yang berbeza. Begitu juga dengan bonus dalam bahasa Inggeris dieja bonus dalam bahasa Melayu. Yang ketiga, fosil dalam bahasa Inggris dieja fosil dalam bahasa Melayu tetapi menggunakan satu S sahaja. Seterusnya yang keempat, pistol dalam bahasa Inggris dieja dan disebut juga sebagai pistol dalam bahasa Melayu. Yang keempat ialah ejaan gugus konsonan yang terdapat dalam bahasa Inggris dan bahasa-bahasa Eropah yang lain yang diterima dan dikekalkan bentuknya ke dalam bahasa Melayu adalah dengan beberapa penyesuaian. Sebagai contoh yang dapat kita lihat, yang pertama, ejaan blok dalam bahasa Inggris dieja sebagai blok dalam bahasa Melayu. Berbeza ejaan namun sebutan yang sama. Begitu juga dengan ejaan klorofil dalam bahasa Inggris disebut juga sebagai klorofil dalam bahasa Melayu. Yang ketiga, ejaan shim dalam bahasa Inggris dieja sebagai skim dalam bahasa Melayu. Dan yang keempat, istilah sphere dalam bahasa Inggris dieja sebagai sfera dalam bahasa Melayu. Baiklah, yang seterusnya adalah penulisan huruf gugus konsonan di akhir kata atau akhir suku kata bagi kata yang diterima bentuk gugus konsonannya. Contohnya bahasa Inggris golf, dalam bahasa Melayu golf. Dalam bahasa Inggris science, dalam bahasa Melayu science. Dalam bahasa Inggris standard, dalam bahasa Melayu standard. Dalam bahasa Inggris concert, dalam bahasa Melayu concert. Dalam bahasa Inggris teks, dalam bahasa Melayu teks. Baiklah, pembentangan diteruskan dengan huruf gugus konsonan di akhir kata dalam bahasa Inggris yang disesuaikan dengan penambahan huruf vokal dalam bahasa Melayu. Contoh bahasa Inggris facts, paradigm, nationalism, dan plasm. Dalam bahasa Melayu akan ditambahkan huruf vokal iaitu menjadi fakta, paradigma, nasionalisme, dan plasma. Baiklah, yang seterusnya ialah kata daripada bahasa Inggris dan bahasa-bahasa Eropah yang lain yang sudah terserap dalam bahasa Melayu dikekalkan ejaannya menurut kaedah ejaan bahasa Melayu. Contoh bahasa Inggris, biro, dalam bahasa Melayu biro. Dalam bahasa Inggris kostum, dalam bahasa Melayu kostum. Dalam bahasa Inggris modern, dalam bahasa Melayu pun modern. Baiklah, semua huruf J yang diucapkan J dalam kata atau istilah bahasa Inggris tetap diterima sebagai huruf J juga dalam bahasa Melayu. Contoh perkataan bahasa Inggris agenda, dalam bahasa Melayu agenda, bukan agenda. Dalam bahasa Inggris gymnasium, dalam bahasa Melayu juga gymnasium, bukan gymnasium. Dalam bahasa Inggris teknologi, dalam bahasa Melayu pun teknologi, bukan teknologi. Dalam bahasa Inggris tragedi, dalam bahasa Melayu tragedi, bukan tragedi. Baiklah, walau bagaimanapun, terdapat kekecualian huruf J yang diucapkan J menurut sebutan dalam bahasa Inggris yang disesuaikan menjadi huruf J dalam bahasa Melayu. Antaranya ialah bahasa Inggris agent, college, contingent, engine, general, image, leisure, magistrate, prestige, regiment, sabotage, sergeant. Dan dalam bahasa Melayu, agent, college, contingent, engine, general, image, leisure, magistrate, prestige, regiment, sabotage, sergeant. Baiklah, pembentangan diteruskan dengan pembentukan istilah baharu. Baiklah,
kita pergi kepada pembentukan istilah baharu yang telah disusun semula menjadi satu pedoman yang lebih terperinci. Pedoman ini terdapat beberapa bahagian yang telah ditetapkan serta diperluas dari segi dasar, cara, dan pedoman. Pertama, pembentukan istilah baharu hendaklah berdasarkan sikap dan pandangan yang progresif dan fleksibel bagi bahasa Melayu moden. Kedua, istilah baharu hendaklah praktis sama ada dalam bidang ilmu atau masyarakat pemakai bahasa. Dan yang ketiga, pembentukan istilah baharu dalam semua bidang ilmu atau yang popular hendaklah sentiasa diselaraskan dengan yang dibuat di Indonesia. Dan yang keempat, istilah baharu hendaklah memperlihatkan kekayaan perbendaharaan kata bahasa Melayu dan yang mempunyai sistem struktur menurut Kudrat Bahasa Melayu Indonesia. Dan yang terakhir, istilah ilmu hendaklah seboleh-bolehnya memperlihatkan bentuk yang jelas dengan istilah asal atau istilah antarabangsa. Baiklah, kita pergi kepada proses pembentukan istilah di mana ia melalui dua proses. Pertama, melalui proses pinjam terjemah yang terdiri daripada beberapa kandungan, yaitu terjemahan langsung, penggabungan dua kata umum, penciptaan kata baharu, perluasan makna suatu perkataan, dan mencipta kata baharu dengan penggandaan separang. Yang kedua ialah melalui proses pinjaman yang itu terdiri daripada beberapa kandungan. Pertama, pinjaman dengan penyesuaian ejaan dan pinjaman tanpa perubahan ejaan. Baiklah, yang seterusnya ialah melalui proses pinjam terjemah, yaitu terjemahan langsung. Contoh DOS, yaitu sukatan, soluble, larut, resisten, terintangan. Penggabungan dua kata umum, contoh misal, peluru berpandu, right angle, sudut tepat, honeymoon, bulan madu. Penciptaan kata baharu, contoh arrears, tunggakan, update, kemas kini, figuration, tata raja. Perluasan makna suatu perkataan, contoh gelap lawan legap, biji lawan bijirin, salur lawan salir. Dan terakhir, mencipta kata baharu dengan penggandaan separa, contoh liquid, cecair, radius, jejari, kapilari, rambut. Seterusnya yaitu melalui proses pinjaman. Pertama, pengambilan dengan perubahan atau penyesuaian ejaan, contoh struktur, geografi, kinetik. Seterusnya, pengambilan tanpa perubahan ejaan, contoh magnet, radio, dan bonus. Baiklah, itu sahaja pembentangan. Sekian, terima kasih.